Sekarang pula latest sebab ni budak-budak punk, budak skinhead, rambut yang merah, hijau. Apalah amalan diorang ni yang boleh, yang Allah sangat suka bagi hidayat kepada mereka. Jadi kita cek tengok, diorang ni ada satu amalan sunnah yang diorang amal yang Allah sangat suka. Sebab tu Allah bagi hidayat kepada mereka. Tuan Haji tahu tak apa amalan sunnah diorang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Jadi untuk mulanya, boleh tak kalau saya nak jemput tuan-tuan untuk datang rapat-rapat? Boleh, Masya Allah, Masya Allah. Yang pakcik-pakcik tu tak apa, boleh duduk kat dinding, tak apa. Ni yang muda-muda ni. Bukan apa, bukan nak mulia saya yang hina ni. Kita nak belajar-belajar, nak cuba nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, sesungguhnya dia mencintai aku, dan mereka yang mencintai aku akan bersama aku di dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Allah. Jadi kalau kita ni cinta pada Nabi, hidupkan sunnah Nabi, mudah-mudahan kita besok akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mana? Syurga Allah Subhanahu Taala. Allah. Jadi mari kita sikit-sikit lagi rapat-rapat. Jadi bila rapat tu dapat dia punya aura tu, dia punya kasih sayang tu. Jadi ulama beritahu tuan-tuan, bila kita ni kalau nak satukan kayu, kita gunakan apa? Kita gunakan paku, betul tak? Kalau kita nak satukan kertas, kita guna apa? Gam. Okey. Kalau kita nak satukan baju ni, kain, kita gunakan benang. Masya Allah, Masya Allah. Pandai tu, Masya Allah. Tapi kalau kita nak satukan hati-hati manusia ni, Allah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan kita mengamal sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah ni, Allah, bila kita dah amalkan sunnah, Allah SWT akan satukan hati kita. Sunnah yang paling besar apa ni? Semua sunnah besar-besar ni sunnah semayang berjemaah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat baginda, kan, baginda pun tak tinggal semayang berjemaah, nak menunjukkan kita berapa pentingnya semayang berjemaah. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik hidayat untuk jaga kita punya semayang berjemaah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah. Jadi yang saya mulakan tadi, Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau An-Nur, Barisan AJK dan seluruh muslimin muslimat, sebenar nama saya yang sebenar seperti mana pengurusi tadi sebut, Salim bin Ibrahim. Dan saya akan takruf diri saya melalui lagu saya. 1953 bulan 5 aku dilahirkan di sebuah negeri yang diberi nama negeri jeng 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 jeng. Selepas itu aku dibesarkan, apa Pak Haji? Di negeri Kelantan. Aku belajar di sekolah orang putih dekat dengan jeng 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 jeng. Terletak saya ibu-ibu, saya jeng 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 jeng. Terletak. Allah. Lagu pun dah hijrah, muzik pun dah tak ada, jeng 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 aja. Jadi alhamdulillah lah,
ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertamanya saya bersyukur pada Allah SWT. Allah, kalau dululah, kalau Allah tak bagi hidayat, tak tahulah waktu ni mana mungkin saya ni, mungkin dekat masih lagi menyanyi ke, atau mungkin lagi berlakon ke. Tapi alhamdulillah lah, dengan taufik hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tahun 80 lebih lah, 81 lah, masa tu dah kahwin, dah mula-mula dah cukup lah, dah rasa apa lagi, dah kahwin, tanggungjawab kan. Jadi mula mula start semayang. Dulu bukan tak semayang juga haji panjang tu, dekat 12 harakat tu, seminggu sekali semayang juga. Tapi ada juga lagi 24 harakat haji juga, rock sikit, setahun 2 kali. Allah. Jadi alhamdulillah lah, makna tu agama tu ada, iman tu ada lah, tapi nipis. Makna bukan, tahulah Allah, suasana macam tahulah 80-an 70-an dulu, suasana rock, suasana reggae. Kita pun dulu pun Tuan Haji, lepas sekolah dulu, arwah ni pegawai polis. Ada orang polis kat sini tak? Polis pension ada tak? Tak ada lah? Ada? Ni anak polis ni anak polis pension. Jadi arwah dah pension masa tu Tun Abdul Razak Perdana Menteri. Sebab itulah saya kalau ada bab-bab ni memang saya hormat lah orang yang nak bantu arwah bapak kan. Dia pension, Tun Razak pun hantar dia jadi atachi haji dekat Mekah, dekat Jeddah, jaga orang haji. Jadi alhamdulillah lah, masa tu umur 21 tahun je, 21 tahun pun dah pergi haji lah, alhamdulillah. Tahun 71, masa tu pun Mekah pun masih burung lagi, masih ingat kalau Tuan Haji dah pergi tahun tu, masih lagi burung pati, masih lagi masuk dalam Masjid Haram. Dan Allahumma salli ala Muhammad, Telaga Zam-Zam tu pun masih boleh turun lagi. Masa tu kalau tawaf masa tu, tiap-tiap round boleh cium Hajarul Aswad lagi. Sekarang dah susah lah kan. Jadi tapi masa tu tahulah umur 21 tahun Tuan Haji, kita pun orang muda tahulah. Haji pun tak sedia, sebab apa? Ikut sebab apa, orang tua dah dihantar sana, kita pun ikut je lah. Jadi kita ikut pergi dekat padang apa tu, pergi Wukuf, masa Wukuf tu tengok semua orang duk menangis dalam kemah tu. Kita pun apa hal ni, diorang semua nangis ni. Kita pun boring jugalah, anak muda tak faham lagi. Kita pun keluar pergi naik unta, ambil gambar. Masa tu gambar pakai Polaroid lagi, Polaroid kan. Masa tu lagi. Dan alhamdulillah lah, lepas tu tapi haji Pak Arwah pun ada rezeki sikit, dia pun lah hantar saya pergi belajar. Masa tu kalau anak-anak pergi belajar dekat luar negara tu kira apa? Kehebat lah tu. Dia pun ada rezeki sikit, pun hantar lah pergi belajar kat England je. Belajarlah setahun, itu pun ambil kursus A-level, dah tak boleh nak belajar dah. Sebab apa? Yalah, kita tahulah orang yang ada haji ni, dia punya setan tu lebih sikit lah. Betul haji? General yang hantar kan, dia cucuk kita. Allah, sampai itu yang semayang. Tapi satu lagi, semayang jemaat tak miss. Semayang jemaat insya-Allah ada. Itu yang dapat kekal. Yang lain semua astagfirullahalazim. Jadi Tuan Haji, kalau dulu kalau Tuan Haji tengok saya ni kan, memang Tuan Haji tak minat untuk nak buat menantu. Tapi kalau sekarang ni macam ada berani tak? Jadi alhamdulillah lah, dah
lepas tahun 2 tahun tu dah timbul dah seronok pada main muzik ni. Jadi dekat sana pun dah mula main muzik di jalanan, itu yang dipanggil siniman jalanan. Tu ada berlakon dalam wayang siniman jalanan kan, ataupun dia bagi sekarang ni apa, basker kan. Sebab itulah bila orang tanya, bila saya balik lepas 5 tahun saya balik, mula-mula orang tua, mak bapak ni sedih jugalah tengok anak-anak kawan semua bawa balik sijil, anak aku bawa balik gitar. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tanya lah, kau balik, kau pergi England dulu, kau belajar apa? Kita pun nak jawab pun susah. Jadi tiba-tiba datang satu idea, aku ambil kursus basketologi. Basketologi? Apa itu? Basketologi? Basking lah, main basking. Aku dapat degree tau. Degree? Universiti mana tu? University of Portobello Road. Lepas situlah mulanya saya mula main dekat Portobello Road. Siapa dah pernah pergi London tahulah jalan tu. Memang jalan tu memang tak isap tu ramai orang jual barang-barang apa antik-antik ni kan. Orang main siniman jalanan pun apa banyak. Jadi mula dah seronok dah. Main lagu je orang bagi duit kita seronok. Kita tengok ini sedang masyuk ni kan. Mana boleh cukup lah, boleh hidup lah. Lepas itu dengar pula dekat Europe sana lagi banyak boleh dapat. Sanggup pergi ke Germany, pergi sampai pergi ke Scandinavia, hampir dekat 3-4 tahun lah. Sampai dah tahap tu inilah ingat ibu ni main peranan yang kuat jugalah. Ibu ni dia punya doa sebab apa? Yalah dia pun dah tak tahu mana saya pergi, hantar pergi belajar, dia ingat kita belajar, lepas tu dia tengok kita ke sana ke sini. Tapi masa tu kita tak ada WhatsApp, tak ada apa, kita pun hantar surat je lah, tak ada tunjuk gambar apa yang kita buat ni semua. Takut kalau dia tengok kita main tepi jalan, takut lagi dia sedih kan. Dia pun tak cakap lah apa kita buat, hanya kita cakap pergi nak merantau, nak cari pengalaman. Jadi bila dah balik tu, dah mula dah kan cari kerja. Dah apa kerja nak buat, kita basketologi nak kerja apa kan. Pergi mana pun orang kata tak terima je. Yang boleh terima mungkin kelab baba je dah boleh terima. Jadi kita mula start balik main tepi-tepi jalan dekat mana, Bangsa, dekat PJ. Itu ada kawan 2 orang pula. Dia pun kadang-kadang dia orang ada kerja, tapi kadang-kadang dia datang join saya. Kita panggil kumpulan kita The Kutu's Nest. Memang semua kutu lah. Sarang kutu. Memang semua ni semua dah pergi. Zaman 70-an dulu bukan ramai anak-anak muda kita pergi hitchhike haji sampai ke Europe. Tapi tak tahulah, saya ingat haji ni semua orang baik-baik. Kalau ada semua tuduh zaman 70-an tu ramai. Kalau pergi dekat Europe tu, dekat Amsterdam tu, yang ramai ni orang Johor, budak-budak anak muda daripada Johor. Ramai kat sana. Siap satu kelab tu siap ada flag Johor kan dalam kelab tu. Punya ramai anak-anak muda. Saya ingat lagi alhamdulillah lah, banyak sekarang pun saya dah jumpa dia orang balik. Alhamdulillah lah, ramai dari antara mereka. Dalam 10 orang saya jumpa, 6-7 orang semua dah alhamdulillah dah berubah, dah kembali kepada agama. Alhamdulillah. Kalau tidak dekat sana tu Tuan Haji, Allah memang hidayat. Yalah, agama masih cinta pada agama, tapi tak ada kekuatan pun nak amal agama. Jadi macam-macam lah maksiat kita buat. Jadi bila balik sini, alhamdulillah dah start main tepi jalan sini. Lepas tu jumpalah Ali Abu Bakar. Tak tahu lah kalau tuan-tuan kenal Ali Abu Bakar ni. Tuan Ali Abu Bakar ni ialah suami kepada armahumah Datuk Sharifah ini tu, suami dia kan. Dia lah yang bawa saya ke atas pentas dekat pesta budaya, dekat panggung anniversary. Ada tuan-tuan ada pernah sini, ada siapa-siapa ada pernah pergi kat panggung anniversary tak? Ada tak? Ni semua orang baik-baik lah. Allah, Masya Allah. Ibu-ibu ada pernah pergi tak, ibu-ibu? Ada? Allah apa? Ibu-ibu ada pernah. Ini betul kan. Jadi di situlah mulanya pertama sekali naik atas pentas. Kita tahulah
main tepi jalan, tiba-tiba naik atas pentas. Dan malam tu Allahu Akbar, semua artis hebat-hebat je. Siapa malam tu? Datuk apa ni, wah semua dah datuk-datuk kita ya. Datuk juga, ada cucu datuk juga dah. Datuk Allahumma salli Muhammad Jamal Abdillah, Datuk DJ Dave, Datuk Khatijah Ibrahim, semua top-top lah. Kita tepi jalan, tiba-tiba nak naik dengan pentas dengan doang. Arwah Tan Sri SM Salim jadi dia punya MC. Jadi sebelum nak naik tu kita mesyuarat. Ni Haji, mesyuarat ni penting ni. Kita mesyuarat. Jadi apa nak buat ni supaya besok ni semua orang akan ingat pada kita. Wah. Sebab apa, kita ni dengan artis hebat-hebat ni, kita ni main tepi jalan, nak ikut suara. Jamal Abdillah lagi hebat, bintang RTM masa tu. Kita apa bintang dia? Kan? Harapkan sekarang lah bintang apa? Bintang sahabat-sahabat kita ikut. Allah, lagi hebat ni bintang. Kan? Jadi masyarakat apa pun putus. Ali tu suruh saya sembelih ayam atas pentas. Ali, kau jangan main-main ni nak sembelih ayam. Mampus nanti kau ingat kita ni apa punya kau boleh ingat kau ni. Tapi Ali, kalau baling ayam aku sedia. Okey, baling ayam. Jadi malam tu juga, jadi sebelum saya main tepi jalan dulu dekat masa kat Europe, saya panggil dari saya Sam aja. Tapi bila dengan Kutus Nes ni mula yang dapat gelaran doktor ni, saja nak bagi orang gempak. Dr. Sam, Dr. Ross, Dr. di mana. Jadi kadang-kadang kalau kita kumpul, kita main dekat tepi jalan ke, main kat park, kita introduce ni Dr. Ross, Dr. Sam. Saja kita ambil idea ni daripada wayang One Flew Over the Cuckoo's Nest. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita One Flew Over the Cuckoo's Nest? Cuba kalau tengok dalam video Jack Nicholson dia punya tu, baru tuan akan faham macam mana boleh dapat nombor doktor tu. Sebab kalau nak cerita mungkin panjang lagi. Jadi dah panggil doktor saja mula nak gempak-gempak dah. Jadi orang mesti tanya lah, orang ni doktor ke? Betul ke? Doktor ke? Tanya dah gempak. Tapi bila dah mula dah main atas pentas, mesyuarat balik, ni nak pakai doktor ke apa? Tak apa, okey, kita cover line. Kita tahu DR kecil. Jadi orang tak boleh dah. Kan? Tapi orang nak panggil doktor, okey dah. Alhamdulillah lah. Tun pun panggil saya doktor, pernah main dekat rumah dia dekat Bukit Perdana rumah dia nama tu sebelum Putrajaya tu. Dia untuk bakti dia kan. Main petang tu dia pun datang, dia salam dekat saya, dia cakap apa? Terima kasih ya doktor datang rumah saya, dia cakap. Dia pun panggil saya doktor babe. Tahun bila tu 89 kot. Jadi alhamdulillah kita cover line, kita tahu DR Sam. Masa mesyuarat tu, apa nak baling tu, tiba-tiba lagu Rasputin tengah hot. Pernah dengar lagu? Rasputin. Abang ni Okey, dia awak. Jadi dengar DR Sam Rasputin. Okey. Tak tahu siapa pun Rasputin, sebab dengan sebut nama Rasputin sedap, kita pun DR Sam Rasputin. Cek rupanya dia ni orang Rusia yang Crazy Monk apa kena panggil. Allah, aku pun menyesal juga nak tahu nama Rasputin ni. Tapi tak apalah. Kan, rupanya ada hikmah dia. DR Sam Rasputin ni. DR ni kalau tengok doktor, Sam ni selalunya relate dengan Uncle Sam Amerika. Rasputin ni relate dengan Rusia. Mudah-mudahan Allah akan pilih kita ni orang Malaysia sebagai perdamaian. Orang yang perdamaian antara dua kuasa besar. Tak mustahil Allah boleh pilih. Kan? Yang mana pun kita dah tengok sekarang ni, kalau mana-mana negara dalam kecoh, UN akan minta tentera siapa? Hantar dulu Allah. Tentera pengaman selalunya orang Malaysia. Semua orang tak tahulah apa ada kelebihan pada orang Malaysia ni.
sampai panggil Malaysia bertuah. Pergi mana pun, pergi negara Arab pun, kalau dia dengar Malaysia aja, Allah. Sebab itulah mungkin lemah lembut, sopan santun sudah menjadi darah dagingku. Walaupun aku nampaknya kutu, aku hormat orang tertak saya. Ini kelebihan orang Malaysia ni. Allah, kita kena syukur. Jadi rakyat Malaysia. Okey, baik, kita balik pada pentas tadi. Oh, ini silap sampai pukul 9, tapi tak apa, besok cuti kan. Malaysia ni satu negara yang mana tak ada satu negara kat dunia ni yang banyak cuti. Betul tak? Betul tak? Mana? Pergilah mana? Kalau dekat Amerika tu, yang cuti pun ni lah, Christmas, Boxing Day, tu je. Tapi kat Malaysia, Allah, ni sifat orang Melayu ni, Allah. Dia bagi, tak apa bagi chance. Sebab apa? Dia pun suka cuti juga. Sekarang cuti ni dah 2 hari lah. Belum lagi. Tapi tak apa, kita guna cuti ni untuk apa? Untuk agama kita. Kita guna cuti ni kita kena untuk makmurkan masjid kita. Jadi alhamdulillah, bila dah masyarakat untuk nak bawa ayam tu, saya pun bawa ayam malam tu. Yang best ni Tan Sri Arwah Tan Sri SM Salim nak memperkenalkan saya. First time ni, atas nak masuk stage ni, first time ni, babe. Dan seterusnya, ni penyanyi baru, Dr. Sam Rasputin, datang dari, terus dia diam. Dia pun tak tahu dari mana datang. Astagfirullahaladzim. Terus diam. Kita pun keluar, Assalamualaikum. Allah, macam tu hari pakaian betul. Kita dulu hippies, masih lagi maintain nak pakai dengan seluar besar, dengan pakai kurta, dengan waistcoat pun ada, lilit kepala, dengan spek hitam. Keluar, baling ayam belah kanan, baling ayam belah kiri. Tuan-tuan, agak-agak besok pagi surat khabar, gambar siapa keluar? Gambar baling ayam keluar kan. Yang artis-artis top-top tu nama dia keluar kecil-kecil ya. Nama kita keluar. Astagfirullahaladzim. Jadi mulalah, di situ mulalah. Dan saya berterima kasih jugalah kepada arwah Mama Jui, yang banyak memperkenalkan, mempromosikan. Kenal Mama Jui ya, arwah dia, Allah, dia sungguh baik lah. Dia lah tulis macam-macam kat kita. Dia RSM lain pada yang lain pada lain. Yalah, mana ada orang baling ayam. Tapi tu Haji, saya barulah 2 tahun lepas, saya jumpa satu bekas polis dekat Ceras. Dia jumpa saya, ni Dr. Sam ya. Dia jumpa, dia terus gelak. Apa hal ni? Engkau tahu tak, engkau baling ayam hari tu? Aku tangkap ya kan? Aku tangkap ayam tu berak atas tangan aku. Allah, punya sakit perut hari tu lah. 2 ekor pun tak tahu kat mana. Rupanya dia dapat tangkap. Lepas tu dia berak tangan, habis tangan aku kena tarik dia. Aku lepas tak tahu mana dia pergi. Allah, dapat berkenal benda dia. Dia pun dah pencin dah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, lepas tu ada popular sikit, dapat buat album. Tapi bila dah ada album yang pertama keluar tu, yelah, bila nak keluar tu yang mujahadah tu, album dah buat tapi tak keluar lagi. Itu yang rasa tension, rasa itu, rasa macam-macam. Itu yang mula tu dah tahu dah yang makna hidayat dah masuk lagi. Hidayat dah masuk. Sebab kita dalam apa, orang pakai dalam, yalah, tension dengan semua, dengan perasaan, dengan tu, dengan yalah, orang pergi mana pun kadang-kadang malas nak keluar. Bila orang keluar, kita keluar je, mana album kau? Jadi kita cakap yang senanglah, yang tak, siapa pun dah tak boleh selesaikan masalah kita. Yang dapat selesainya Allah SWT je lah. Mula dah ingat pada Allah, mula dah tengok langit, dah tengok, ya Allah kan, kau lah saja yang boleh bantu aku. Dah mula. Jadi alhamdulillah lah, berkat tu yang bila dah minta benda-benda Allah pun hantar dah.
orang muda ni datang rumah. Inilah tuan, orang dakwah ni. Allah, pentingnya lah kita kena buat ziarah ni, rumah ke rumah. Saya ni sebab dia orang lah datang ziarah, bagi salam, Assalamualaikum, Masya Allah, Abang Sam. Kita mula-mula tengok, orang lebay-lebay tengok, kita takut tu je. Kan, ini orang masjid mana datang ni, ini apa, jabatan agama datang kan. Tapi kita dah kahwin tu okey lah kan, tak rasa takut sangat. Dulu pernah sekali, astagfirullahaladzim kan, takut mujur dia sampai, kita pun dah balik kan. Tapi perasaan takut tu adalah tiba-tiba orang masjid datang. Tapi yang saya tertarik lah Tuan Haji, dia orang cakap apa, Mas Sam, kami ni daripada masjid datang nak ziarah Abang Sam. Saya dengar, ya Allah, orang masjid datang nak jumpa saya. Makna saya terasa, apa orang kata, apa perasaan tu, besar hati saya, rasa macam Allah kan. Selalunya orang yang datang jumpa kita nak ajak pergi mana? Ajak pergi disko, ajak pergi konsert, ajak pergi ini, dia datang pada nak ajak kita pergi masjid. Allah, inilah rupanya, inilah mungkin yang doa saya tu pada Allah, ya Allah bantulah aku. Bukan inilah kan yang diorang datang ke rumah ni. Itu diorang ajak apa dah? Datang ke masjid. Alhamdulillah lah tuan-tuan haji semua, berkat diorang punya datang ziarah saya dengan punya lemah lembut, punya sangka baik dengan saya kan. Saya pun dapat datang pada masjid sampai sekarang lah. Alhamdulillah, mana pergi pun saya tak akan tinggal masjid. Alhamdulillah, ni berkat ni kan, diorang punya pergi. Sebab itulah kan, saya cadangkan kalau boleh tiap masjid ni mau ada tetap seminggu ke pergi ziarah rumah ke rumah. Kita tak tahu, sebab kita pergi ziarah tiba-tiba ajak dia, Allah boleh buka hati dia, kita dah selamatkan satu orang kan. Yang mana saya pun dulu kan dah macam dah tak ada harapan dah kan, macam dah tak tahu macam mana nak selesai masalah ni. Masalah datang macam-macam, tapi rupanya lah kan, bila kita dalam kesusahan kan, bila kita dalam nak meminta pada Allah kan, Allah hantar orang dia kan untuk apa, jemput, datanglah. Inilah nak selesaikan masalah. Jadi bila saya pula pergi petang tu pun, seorang bangun, dia bagi iklan. Ini iklan ni pun memang tersentuh hati saya. Iklan apa? Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya kejayaan kita manusia dan jin sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan dalam agama, inilah yang aku sedang mencari ni, kejayaan yang mana aku tak dapat lagi. Aku sangka kejayaan dalam banyak album, dalam harta, dalam tu, tapi tak dapat ketenangan juga, tak dapat selesai masalah juga. Tapi bila dia kat dalam agama, taat perintah Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah inilah jawapan yang selama ni saya sedang mencari ni. Maka dia pun beritahu Abang Sam, alhamdulillah kan. Dan bila saya dah mula-mula dah start, dah ikut dakwah ni, tiba-tiba datang hati ni, macam mana ni aku buat dakwah ni kan, duk menyanyi-nyanyi lagi. Itu dia cakap apa, tak apa Abang Sam, nyanyi terus, jangan tinggal. Kau tak siapa nak pergi dakwah orang yang peminat-peminat tu. Betul juga. Jadi alhamdulillah lah, dapatlah tarik-tarik sikit-sikit kawan-kawan yang dulunya main muzik juga kan. Tapi alhamdulillah bila kita main dengan kumpulan Muzafir tu, bila kita main tu kita pastikan kita jaga semayang kan. Konsert juga kan. Tapi alhamdulillah dalam konsert kita dapat tarik-tarik sikit, sampailah pada tahun 1990. Alhamdulillah masa tengah tu dapatlah, ialah boleh katakan dapat dekat Istana Negara pun biasa buat tunjukkan. Rumah Tun tu pun dapat 2 kali kan. Jadi 1990 Allah gerak hati untuk pergi buat haji yang kedua. Ini dengan isteri. Tahun 1990 masa tu Muhsin haji. Siapa dah pergi tahun tu 1990 yang ramai orang mati tu?
Jadi itulah haji itulah yang betul-betul buat bagi saya terkesan sampai saya buat balik buat keputusan dah tak mau nyanyi lagi dah. 1990 sampailah sekarang. Sekarang ni kalau orang ajak nyanyi pun itulah yang saya nyanyi, macam saya nyanyi kat tuan-tuan tadi lah, jeng 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 terletak lebih kurang. Kenapa kau tak bagi habis? Bilang kau bayar pun tak habis. Cuba kau bayar habis. Aku jadi habis lah. Itulah. Jadi 90 tu memang masa tu Tuan Haji, Allahu Akbar. Beruntunglah hati-hati sekarang yang berhijrah ni sekarang, alhamdulillah. Kan? Sekarang masa zaman dulu 80-an, 90-an, 90-an, masjid-masjid belum lagi nak terima artis-artis ni datang bagi apa, bukan kita nak bagi kongsi kan, pengalaman dan sebagainya, macam mana boleh dapat hidayah kan. Diorang sekarang alhamdulillah macam Mak Ali Ekspedisi, Ijam, siapa lagi tu, Zul Henry Black, Mak Zul Yahya Time, alhamdulillah sekarang dah ramai dah kan. Jadi diorang sekarang dah ramai, masjid sana panggil, masjid sini panggil, carnival sana panggil, carnival sini panggil, alhamdulillah. Tapi saya masa 1990 haji tu, Allahu Akbar, memang ujian paling besar lah. Hijrah saya ni dengan peluh ujian, makna saya kena balik pada zero balik. Masa tu lah pergi jual bunga lah, jual apa, masa tu direct selling ya, apa ya tak masuk. Masa tu Kowe tak ada, Causeway, Amway, apa way je masuk. Sampai kat rumah, orang cakap kau ni tengok file masuk je lah, punya tinggi lah, apa semua masuk. Nak cari keperluan. Tapi bila kita ni bukan ada pandai menyaga, tapi cubalah buat. Tapi alhamdulillah lah berkat ikut dakwah ni, belajar ikut dakwah, yang mana dapat belajar satulah, yang mana Allah SWT beritahu, kau bantu agama aku, pasti aku akan bantu kau. Ni firman Allah SWT. Jadi saya pun nak belajar yakin ni dengan firman Allah, nak belajar yakin. Jadi berkat keluar dakwah ni, selalu kita cakap hebat Allah, bantuan Allah. Memang alhamdulillah lah, Allah buka rezeki dia sikit bagi ada. Alhamdulillah, ada je. Sebab di atas keyakinan bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu kau. Jadi bantu agama Allah ni makna dia, hari ni alhamdulillah banyak orang kita bantu orang Islam. Dengan orang Islam mana ada susah, kita bantu. Alhamdulillah, bagus, itu pun nak kena buat. Tapi agama ni, itu pun yang bantu orang Islam pun, orang kafir pun bantu juga. Tapi nak bantu agama ni, kena orang Islam juga. Jadi macam mana kita nak bantu agama ni, hanyalah kita buat dakwah, jumpa. Dan alhamdulillah sekarang ni kita ada buat satu program dengan Maulana Helmi, program dinama Rehlah Islahiyah kan. Alhamdulillah bulan depan kita buat dekat Shah Alam Section 7 kan. Alhamdulillah ramai lah kita dapat tarik. Sebab ialah orang artis dah ramai, jadi kita kan nama-nama artis, jadi geng-geng motor-motor. Dan ada juga geng-geng yang mana kita ni pakai baju batik je, dia orang ni tak pakai baju batik, kulit dia orang dah batik dah, kulit batik je. Dia angkat tangan aja, Allah, apa yang tak ada, Scorpion, Dragon. Tapi haji malu kita je, dia angkat, dia takbir aja. Kita duduk sebelah dia pun kita tumpah sekali. Kita nak, kalau nak nangis pun tengok Hindustan baru kita nangis. Dia angkat takbir je, Allah. Jadi kita pun tengok sekarang pula latest sebab ni budak-budak punk, budak skinhead ni tau, rambut yang merah, hijau. Sekarang ni dah alhamdulillah dah ramai datang. Jadi kita pun tengok apalah amalan dewan ni. Apalah amalan dewan ni yang boleh, yang Allah sangat suka bagi hidayat kepada mereka. Jadi kita cek tengok Tuan Haji, Allah, dia orang ni ada satu amalan sunnah yang dia orang amal, yang Allah sangat suka. Sebab tu Allah bagi hidayat kepada mereka. Tuan Haji tahu tak apa amalan sunnah dia orang? Budak-budak punk ni, budak skinhead ni,
Seluar dia orang. Seluar dia orang semua apa? Senteng. Jangan main-main. Senteng dia, tengok dia orang ni semua senteng. Dan dia orang ni hidup zuhud. Dia orang ni sanggup pergi dekat apa Kentucky Fried Chicken tu, tunggu. Orang yang habis makan kan, dia akan makan benda yang dia orang tinggal tu. Kehidupan budak-budak ni. Allah hidayat. Kan? Di sekarang ni sekarang pun dah ramai dah. Jadi alhamdulillah lah, berkat buat kita buat kerja dakwah ni hari ni dah ramai-ramai dah datang dah. Khususnya anak-anak muda sekarang. Sebab apa? Inilah target kita, anak-anak muda. Sebab apa orang-orang elders kita ni, saya panggil elders lah, orang-orang yang dah 60, 70-an ni, sepatutnya dah ada dah. Betul tak? Sepatutnya ada lah. Sebab apa kita punya target kita Tuan Haji, kan? Kita nak kalau boleh, kan, semayang subuh ni macam semayang jemaah. Tuan Haji, kalau lah semayang subuh macam semayang jemaat, Allah apalah bagi. Hanya 2 negara dekat dunia ni sekarang ni yang mana subuh dia macam jemaat. Satu yang saya pernah pergi dekat South Africa dengan Sri Lanka. Sri Lanka saya belum pergi, kawan saya pergi. Dekat Sri Lanka dia punya subuh macam sembahyang jemaat. Punya hebat. Dan juga dekat South Africa. Apa Allah bagi kepada orang Islam dekat sana? Bila dah subuh macam jemaat, Allah bagi apa? Allah bagi ekonomi kepada orang Islam. Di South Africa, ekonomi dia orang Islam pegang, orang Gujarat. Kaya-kaya dia orang. Kami pergi sana, dia datang sambut kami dengan Mercedes. Kami 8 orang, 4 Mercedes dia hantar. 2 orang satu Mercedes. Duduk belakang dia macam bos. Kaya-kaya dia orang. Habis gedung-gedung dia beli food, apa nama ni, Allahumma salli Muhammad, apa ni, supermarket dia beli. Begitu juga dekat Sri Lanka. Sri Lanka pun kita tengok minoriti je orang Islam, 12%, tapi ekonomi Allah bagi. Jadi tuan-tuan haji, inilah usaha dakwah kita ni. Kita punya target kita kalau kita boleh nak ajak, inilah kita nak ajak anak-anak muda, ajak semua orang, boleh anak-anak muda, sebab kita tengok anak muda kita nak kat ujung minggu ni, dalam minggu ni hidayat, kan? Lepas tu dalam minggu ni saya ingat masjid kena main peranan besar juga. So nak tarik dia orang datang, kalau boleh malam countdown tu buat satu kat sini, kan? Ajaklah kami ni tu nak tarik anak-anak muda ni, kan? Supaya janganlah pergi tempat-tempat tu, kan? Supaya apa? Nak ajak dia orang. Dan bila dia orang dah datang lagi, kan? Dakwah ni memang datang kasih sayang pada umat. Kami dekat Bukit Indah tu haji, alhamdulillah bila kami bawa anak-anak muda ni keluar 3 hari, keluar 40 hari, dia muka datang dah seronok nak itikaf dekat masjid. Dia orang bukan tak ada rumah, budak-budak tu semua rumah ada aircon semua, katil semua, semua yang pillow dandok pillow semua, kan? Tapi sanggup nak itikaf. Jadi orang masjid sudah bising, apa ni kau itikaf ni? Dan jawab apa? Kami itikaf ni sebab apa? Kami nak jaga sembahyang subuh berjemaah. Sebab bila kita dah bawa duduk dalam suasana, mereka ni dah seronok lah jaga agama, sampai dia orang dah nak sembahyang subuh berjemaah, sebab dia orang dah tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah, kan? Bayang tu sunat sebelum subuh, main sunat sebelum Jumaat, 2 rakaat sunat sebelum Jumaat, lebih baik dunia dan isi-isinya. Allah Tuhan. Jadi kita nak belajar yakin dengan sabdaan Nabi. Hari ni masalah ni kita tak dapat yakin lagi. Yakin dengan cakap-cakap bos kita, yakin dengan doktor cakap, kan? Doktor cakap makan ubat ni, tapi tak yakin. Nabi SAW beritahu apa? Teruskanlah dengan habbatus sauda, kan? Di dalam dia ada penawar mengubati segala penyakit kecuali maut. Allah tak yakin ke? Ni pula ni kayu miswak ni tuan-tuan. Saya ni Allah mana ada tak? Sudah ada.
Ni kayu miswak ni tuan. Allah. Kayu miswak ni tuan-tuan. Allah. Kalau ada iklan untuk kayu miswak ni, saya akan iklan apa? Don't go without it. Tuan Haji, kalau boleh carilah ala RM2 ya Tuan Haji. Sebab apa? Kelebihan dia miswak ni, Nabi SAW beri jaminan, siapa yang istiqamah terus di akhir kalam, Allah akan mudahkan dia dapat sebut la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang dah sebut la ilaha illallah di akhir kalam dia, apa dia? Wajib syurga untuk dia. Ni kayu ni 70 lebih kelebihan Allah bagi pada kayu miswak ni. Dan saya nak cerita sikit tentang kayu ni. Ada masa je. Azan nak azan dulu ke? 1 minit azan. Okey, kita berhenti azan, kita continue. Pasal kayu miswak ni hebat. Kayu ni tuan-tuan, kalau tak percaya, tuan-tuan naik motor semua lupa, IC semua lupa, lesen semua lupa, tapi miswak ada, polis tahan, ambil kayu ni, polis pun tengok budak ni sian, nak beli ubat gigi pun tak ada duit. Kan aku saman kan, sian je. RM300 tu. Sebab sunnah ni Allah, orang amal sunnah, Allah akan campak kegerunan pada orang bukan orang Islam ni, takut pada sunnah ni. Tu bila kita amal sunnah ni, baru miswak ni. Alhamdulillah, masa peristiwa 2 bangunan jatuh 9/11, masa tu jemaah Bangladesh sedang bergerak kat situ. Jadi hari tu, pagi tu, dia orang pindah pada satu masjid yang lain. Jadi masa dia orang pindah tu, dia orang sampai masjid tu, dalam setengah jam tiba-tiba berita bangunan tu jatuh. Jadi bila jatuh, apa lagi? Orang Islam ni jadi mangsa yang pertama lah. Sebenarnya dia orang nampak pergerakan dia orang ni. Maka apa tak ada, dalam 1 jam tu semua datang. FBI datang, CIA datang, semua datang lah. Bukit Aman aja tak sempat nak datang. Mungkin jauh sekat kot, kan? Bajet pun tak ada kan. Jadi habis dah, kena interrogate lah. Dekat 6 jam kena interrogate, satu seorang sampai satu orang. Nak jadi hal, seorang antara jemaah tu ada miswak dekat poket dia. Dia pun bawa keluar lah miswak dia. Bawa keluar miswak dia, tiba-tiba polis kat situ angkat senapang. Nampak? Padahal kayu je. Senapang boleh takut pada kayu tak? Dia angkat senapang. Kali dia tengok what's this? Bila dia tanya what's this, dia orang cerita lah. Itu ada satu pegawai daripada jauh tengok. What's that? Dia showing this one wood, dia kata. Wood? Itu dia orang pun bagus. Dia ni ada ahli fikir. Takkanlah dia orang ni duk pakai kayu lagi, zaman kuno lagi, boleh mampu nak jatuhkan 2 bangunan yang besar ni, kan? Jadi pokoknya ceritanya, jemaah ni diselamatkan oleh apa? Amalan sunnah Nabi SAW. Allah, hebat ni kayu ni. RM2 aja je. Dan kalau boleh 3 kali sekali, kalau boleh tak hari lah, kalau 2 hari sekali potong dia punya tu. Kalau kita tengok dekat Mekah, Madinah pun, kat masjid dia Tuan Haji, Allahu Akbar, bila kita keluar masjid, apa benda yang boleh dijual dekat luar masjid. Kalau jual benda lain, mesti orang kena halau je. Tapi orang lama-lama, orang Saudi yang dia lama-lama, bandaraya dia pun tak buat ni, nak suruh halau dia. Dia jual apa je? Islam. Buat dia, Allah muliakan sunnah Nabi tu, kan? Nak beritahu pada kita, amallah ni. Tapi yang Mekah, Madinah punya misbah memang yang terbaik. Kalau kita boleh rasa dia punya pedih, dia punya tu apa, pedih, memang rasa pedih, tapi dia punya lepas tu, dia punya rasa mulut kita dicuci untuk apa, kahak kita memang bagus. Orang kalau batuk memang bagus pakai miswak. Dan untuk mata kita, untuk fikiran kita, banyak kelebihan Tuan Haji. Kalau boleh adalah dalam poket kita ni. Dan syaitan sangat benci pada miswak ni, kan? Nabi SAW pun masuk rumah pun dia akan bermiswak. Jadi alhamdulillah lah Tuan Haji, itulah berkat bila saya
buat usaha dakwah ni timbul satu kekuatan lah untuk seperti mana tadi hadis beritahu kan, barang siapa menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia mencintai aku, siapa yang mencintai aku akan bersama aku dalam syurga. Jadi itulah nak belajar-belajarlah kalau boleh nak hidup sebanyak-banyaknya sunnah. Apalagi sunnah dan ulama beritahu ada 3, sirah, surah, sarirah. Sirah ni daripada dia bangun pagi sampai dia tidur balik. Surah ni penampilan dia, pakaian dia, pakai serban dia, apa ni dengan dia punya sampai dia punya capal dia pun lain pada yang lain. Kalau kita tengok semua capal atau slipper semua dia ada satu je kan, tapi kalau sunnah dia ada 2. Dan 2 ni kalau kita amal memang bagus untuk orang ada kencing manis, gout, memang dia ada masaj untuk di ujung kaki kita tu. Allah. Jadi inilah kita nak yakin lah, maknanya sunnah ni pasti dan pasti ada kenyayaan. Kita belajar-belajarlah. Untuk saya pun dengan lagi satu surah sarirah. Sarirah ni fikir, risau, bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirisau umati Nabi telah buat usaha payah menyatukan umat kan, macam mana dapat satukan umat kan. Jadi hari inilah kita nak sama-sama nak fikirlah macam mana hari ini kita nak kembalilah pada dengannya amalan sunnah kan, kita nak satukan umat kita ni kan, dah berpecah dah kan, nak satu dengan inilah kita bangun buat usaha dakwah. Usaha dakwah ni alhamdulillah lah mensatukan. Dalam usaha dakwah ni macam-macam orang ada, macam-macam mazhab pun ada. Tapi dengan buat kerja ni kan, kita ada satu kerja, satu fikir dengan satu risau kan. Fikir macam mana, alhamdulillah untuk bagaimana semua orang dapat datang. Fikir macam mana semua orang, tak kira lah baik terakhir kan, semua kita nak belajar hari ni Tuan Haji. Dengan berkat usaha dakwah ni kita nak belajar apa, tu sangka baik dengan orang. Sangka baik, cakap baik, apa akan tersebar? Kebaikan akan tersebar. Hari ini kenapa keburukan tersebar? Semua sangka buruk, cakap buruk, lepas tu semua tersebar, keburukan tersebar. Jadi hari ini kita pandang walaupun kita tengok dia teruk macam mana pun, pandanglah dengan satu kebaikan yang dia ada. Pandanglah dengan kalimah la ilaha illallah yang ada di hati dia, membuat dia lagi mulia pada seluruh presiden yang tak ada kalimah kan. Jadi kita nak pandang kemuliaan. Kita tak tahu satu hari dia boleh berubah. Macam-macam budak-budak ni lah, budak-budak rock, budak-budak ni hari ni Allah kita tengok, memang seolah macam dia orang ni dah teruk lah. Tapi ni yang kita nak tukar, nak tengok dengan kebaikan, tengok dengan Allah. Mana tahu satu hari kalau Allah bagi dia hidayat, mungkin dia orang ni lebih baik pada kita. Jadi inilah usaha dakwah ni. Alhamdulillah berkat saudara kita dah nampak dah lah, ramai-ramai dah orang dah yang dulunya teruk tua hampir dekat juram dan neraka, alhamdulillah dia orang dapat datang taat perintah Allah. Contohnya macam saya ni, ingatlah alhamdulillah lah berkat hari ni buat dakwah ni dapat kekal lah. Mudah-mudahan doa alam untuk saya kan? Dan saya tahu lah tuan-tuan haji ni semua orang yang baik-baik kan, semua insya-Allah nampak muka pun semua ahli syurga kan. Besok tuan haji, kalau tuan haji dalam syurga besok, kalau tengok saya tak ada tuan haji, tolong cari saya tuan haji ya, sebab saya pun ni belum tentu lagi kan. Mungkin pakai macam ni pun tak ada garanti lagi kan. Sebab itulah Allah perintah hari-hari tu minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita ni tak tentu lagi kan. Yang kita takut ni itulah masa hidup nampak orang yang beriman, tapi akhir-akhir na'udzubillah jadi orang kufur, na'udzubillah. Orang kufur pun kita tengok dia hidup kufur, tapi akhir-akhir Allah masuk dalam golongan orang yang beriman. Jadi kita pun tak tahu ya Allah kita ni. Jadi insya-Allah tuan Haji, mula saya minta maaf ambil masa lebih sikit. Lebih kita tutup majlis dengan baca tasbih kifarah dengan wal asri. Auzubillahi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebab nanti Muhammad akan berasa orang Yahudi tak akan dah berperang hari Sabtu, tapi kalau dia ralik ke macam mana, kita bunuh dia. Maksudnya seolah-olah kami tak mau jadi seperti mereka yang pernah dirubahkan muka oleh Allah menjadi kera. Dia takut juga. Lalu inilah kemarahan yang kemuncak bagi Ka'ab bin Asad. Dia sebut apa?